macam kena gigit. Then aku hiduplah macam biasa. Hantu selalu main barang aku, dia tarik shadow kuning aku. Ada orang ketuk lah. Siapa pula? Then aku hiduplah macam biasa, selalu main barang aku, dia tarik shadow kuning aku. And nak cerita pun. Kita cepat sikit KN. Okay, Assalamualaikum guys. Okay, kali ni Noni nak cerita pasal UiTM Noni sendiri, tempat yang Noni menetap, iaitu UiTM Lendu, Alor Gajah, dekat Melaka. So siapa yang student dekat situ tahulah cerita ni. Okay, Noni macam Noni ada baca tau. Noni scroll lah Twitter kan, and then Noni macam tertarik dengan satu cerita ni. Okay, Noni tertarik sebab dia melibatkan college yang Noni pernah duduk masa SEM 2. Ya, baru lagi lah kan. Okay, Noni cerita dululah. Okay, masa Noni duduk college Tun Fatimah tu, dia ada 4 level. Macam yang lain-lain lah juga. Tapi yang buka cuma 2 level je. Yang level 3, level 4 tu kosong. Tak tahu kenapa dia kosong kan. Tapi Noni harap bukan sebab benda tu lah. Time tu Noni duduk level 2. And then tu je lah. Selama Noni duduk situ tak ada apa-apa lagi yang jadi. Tapi rasalah macam rasa meremang tu adalah. Tipulah kan. Sebab college Tun Fatimah tu 2 orang je satu bilik. Dia bukan macam college lain. College lain tu 4 orang, 3 orang. Tapi ni 2 orang je. Yang tu daripada pengalaman Noni. Okay, so Noni start cerita pengalaman daripada She Was Okay. Rasanya nama dia PN Kamalia. Tu nama dia. Okay, jom start. Aku ada satu cerita tentang kamar 2414 College Tun Fatimah, UiTM Lendu. Spread this sebelum diorang terkejut beruk sebab member baru. Aku batch 2014 hingga 2016. Means 4 tahun yang lepas. Okay, aku ni course AD dekat Lendu. AD ni macam art macam tu, yang lukis tu. Okay, part 1, part 2 College Hamzah, part 3, part 4 College Tun Putri. Aku part 5 Tun Fatimah. Dan aku memang sampai part 5 sebab aku tak ada internship. Masa awal part 5 kita orang masuk seminggu awal sebab ada study trip ke Perak, konon cari ilham untuk final semester. Dan aku tumpang barang-barang kat bilik member and separuh kat rumah pak ngah aku. So lepas tu gerak pergi Perak. Balik je dari Perak, member-member aku ajak tidur bilik diorang. Tapi aku tak nak sebab aku dapat tahu bilik tu besar. Okay, bilik tu Fatimah besar. Okay, kalau korang tak tahu, korang masuklah belajar dekat situ. Bilik situ memang besar maybe sebab 2 orang je dalam satu bilik. Okay, bersambung balik. Aku angkut semua barang-barang aku dibantu oleh BFF sebab aku nak juga masuk bilik tu malam tu, tak nak tunggu lama. And masa BFF datang habis tolong, aku pula hantar dia orang balik bilik masing-masing lah. Aku seorang hadap balik bilik tu. Lepas tu lupa nak cakap, bilik dia tingkat 4, second last.
Noni, bila Noni macam relate kan dengan Noni punya apa yang Noni kan pernah duduk situ. Yang level 4, level 3 tu Noni macam tertanya-tanya tau kenapa dia kosongkan bilik tu. Means bukan bilik, level tu dia kosongkan. Yang tinggal level Noni dengan level 1 tu je. Okay, so depan bilik aku cuma dinding, bilik air dan pintu. Masa aku nak naik bilik, college masih kosong. Gelap gila nak mati. Lampu jalan depan parking college je ada. Demi Allah, pertama kali aku tahu perasaan chills. Aku dengar orang panggil nama aku. Dils. Nama dia, nama famous dekat Lendudik. Kau bayangkanlah aku seorang je masa tu. Kawan-kawan aku kat bilik, diorang lah kan. Dan aku toleh belakang, aku sahut. Aku masa tu fikir kawan aku. Demi Allah, aku tak fikir benda tu lagi. Aku sahut, hoi, rak lu, Papa Roger. Dan dia naik tangga. Dia ingat kawan dia guys, tapi bukan kawan dia. Seorang. Ada kat level last sekali, ceiling dia berlubang. Masa aku lalu bawah tu, aku rasa ada benda hembus angin dari atas tu. Aku masa tu baru seminggu beli phone baru. Speaker fresh lagi, aku buka ayat-ayat suci. Aku letak phone dalam mak bagi lagi kuat. Kan dia macam berdengung kan. Okay, aku start mengemas bilik. Gambar bilik tu ada dekat phone lama. Dia punya usang jangan cakap. Macam setahun tak ada orang tinggal. Okay, bagi pengalaman Noni, betul. Masa Noni bermula masuk Tun Fatimah tu, dia macam tu tak, college tu macam entahlah, macam dah lama tinggal. Kau tahu tak? Memang dah lama dia tinggal. Kejut tu. Okay. Siapa tu? Sekejap Okay. Bersambung semula. Masa tu lepas aku kemas sampai pukul 4 atau 5 pagi bye. Penat dia kemain sampai aku lelap atas simit. Masa tu aku tak pasang cadar lagi sebab beg semua aku letak atas katil. Baju-baju, barang-barang semua dah masuk almari. Dan patutnya bilik aku duduk berdua. Tapi kawan aku lagi seorang course tourism and dia ada internship. Habislah duduk seorang je weh. Noni yang duduk berdua dalam satu bilik pun rasa macam boring sikit lah. Sebab biasanya berempat and dia tiba-tiba berdua. Ini bersorang tu, seram tu. Maknanya aku duduk seorang the whole semester. Satu semester ada 6 bulan. 6 bulan Tapi aku suka sebab sebelum ni aku duduk rumah anak yatim. Bilik penuh. So impian aku nak duduk bilik besar tu tercapai. Alhamdulillah dapat merasa. Tapi indahnya mesti ada yang buruk. Dan aku hidup macam biasa. Lepas seminggu college mula penuh. And bulan puasa pun bermula. Aku sedih sikit sebab tak ada member sanggup duduk dengan bilik dia lah. Diorang kata bilik aku jauh, tinggi dan diorang tak larat. Betul-betul. College Tun Fatimah ni, dia memang college yang hujung. Okay, hujung dekat dengan hutan. And then dia quite seram. Sebab kalau korang macam ajak kawan-kawan korang ke, mesti diorang tak nak. Sebab dia hujung. So dia jauh dengan college lain, dia cuma dekat dengan college Tun Teja, Tun Putri. Tu je lah dekat dengan dua tu. So kalau ada kawan korang daripada college lain yang pergi tu, bersyukur lah. Sebab Noni pun sama juga. Ramai macam kawan Noni, roommate Noni yang dulu je pernah datang bilik Noni. So yelah, kira jauh jugalah kan sebab hujung. Okay. Masa tu jiran-jiran aku masih baru dia bin sombong. Means macam sombong lah. Sombong. Untuk baik pengalaman Noni betul kot.
Dia bukan sombong tau. Dia macam maybe malu. Sebab korang bayangkan satu bilik tu 2 orang. Macam dulu kan, kalau macam college lain satu bilik 4 orang. So confirm tak ada yang sombong. Sebab ada geng kan, 4-4 nak malu apa. Ni 2 orang je. So malulah. Sebab lagi satu maybe tu Fatimah ni ramai senior. So bila kita, contohlah kita SEM 1, SEM 2, tak pun kita senior lah, senang cerita kita senior. Yang duduk-duduk situ adik-adik. Adik-adik mesti malu-malu. Dia tak sombong, tapi cuma tak biasa kan. Okay, sambung balik. So aku memang akan terperap seorang dalam bilik. Tengah-tengah bulan puasa, heboh. Kes pukau lah, santau lah, rasuk lah, sihir lah, rompak lah kat lendu. Okay, rompak betul. Sebab pintu dekat college ni kadang-kadang boleh senang nak buka. So korang yang ada masalah pintu macam Noni pernah tak pernah kena rompak lah. Yang kecurian ke, korang kena jaga-jagalah pintu tu. Kunci, make sure kunci. Kalau korang nak pergi kafe ke, kunci. Tak kisah, kunci je. Sebab bahaya. Okay, bersambung. Aku risau sebab aku tinggal seorang. So nanti apa-apa jadi, orang tak tahu. So setiap satu malam tu semuanya bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, semua yang korang akan dengar ialah benar sama sekali. Okay, ni kira senior Noni lah cerita. Senior lah kan, sebab dia 2014 2016. Okay, satu malam tu aku balik daripada studio. Bulan puasa memang ramai tidur lambat sampai sahur. Aku jalan kaki dari studio. Aku bawa 2 beg, kanan kiri aku, bahu dia ada beg je. Masa lalu dekat jambatan Tasik tu Fatimah. Okey, untuk student yang duduk situ akan tahu tu Tasik tu Fatimah ni popular gila. Tasik tu Fatimah ada dia baling-baling daun-daun kering dekat kaki aku. Masa tu area Tasik gelap. UiTM nak jimat lah. Aku rasa nak tersadung pun ada. Dia panggil nama aku. Dil. So masa tu aku sure setan yang panggil. Bukan setan, hantu lah. Hantu yang panggil aku masa hari first aku naik college tu. Aku telan Ailio. Okay, yang tadi yang Noni cerita tadi tu, yang dia dengar someone panggil dia masa dia naik tangga tadi tu, yang Dil lepas dia sahut tu, and dia dengar suara yang sama dekat Tasik tu. Boleh tahan tu, seram juga. Aku telan Ailio, air mata bergenangan. Boyfriend tak ada nak mengadu. Allah sahaja dalam minda aku. Aku adukan risau pada dia. Sampai je tangga kecil kat depan college tu Fatimah. Aku rasa tali beg aku kena tarik. Aku cakap, ish. Dan aku rentak beg. Aku panjat tangga, naik bilik dengan seluas kangkang. Selang 3 anak tangga. Sampai je bilik aku, kunci jatuh. Terlepas dari tangan. Sebab beg pun memang dah sengit dah masa dekat Tasik tu. Dan dia pun bongkok nak ambil kunci tu. Masa aku bongkok, ada cahaya dari dalam bilik aku, bawah pintu. Dia panas seolah-olah kau petik lighter dekat kulit. Dekat kulit. Aku ambil kunci, pandang kanan kiri dan aku masuk bilik. Bilik aku bau hangus macam isi terbakar, daging hangus. Aku letak beg, aku tukar tudung, aku buka surah ayat kursi sambil makan roti. Aku masa tu menangis gila lah. Siapa dia tak menangis kalau Noni kena tu? Noni memang menangis. Lagi-lagi surang macam Del ni. Suram. Okay, aku tak ada mak ayah dan tak ada member nak teman. Aku anak tunggal, sunyi. Kesian kan?
macam simpati sebab dia nak tunggal. Member-member pun duduk college lain. Aku istighfar. Lepas tu aku buat kerja aku, dia nelak. Aku tutup lampu sebab penakut aku pun tak suka tidur dalam terang. Betul-betul. Aku takut aku gila je. Aku takut aku berhalusinasi. Jadi aku tak fikir sangat pasal hantu. Aku cool. Dan 3 malam sebelum balik raya, aku baring atas katil dengan bantal busuk. Aku bangun nak ambil Milo. Tiba-tiba bantal busuk aku tu jenis gebu, yang kapas-kapas tu kan. Tapi dah lama and berlubang. Aku dah jahit dah pun. But masa tu ada kekabu yang keluar daripada bantal tu. Bertaburan lah. Macam korang tu tak, macam korang main campak-campak bantal and then keluar kekabu. Alah, yang korang kena marah mak tu kalau main campak-campak bantal. Okay. So kekabu tu keluar dari bantal dia lah. Lepas tu aku pusing. Aku ambil phone. Aku duduk atas kerusi. Aku pandang je kekabu bantal aku bertabur. Masa tu pukul 1.15 pagi. Macam tu aku layan grup WhatsApp kelas. Siapa je lagi. Lepas tu PB dia tanya, siapa je lagi ada kat college? Tak ramai dah. Aku call member aku dari luar, minta tolong dorang bawa aku balik pergi Seremban, rumah anak yatim yang dia duduk tu lah. Esok tu member dia datang malam pukul 2. Dia lepas masuk sebab PB memang tahu aku duduk rumah anak yatim. Tapi sebelum dia sampai, aku tunggu dia sejam lebih dekat pokok pondok depan college. Depan tu tepi-tepi tu banyak pokok-pokok tinggi. Dan masa aku duduk ada Yasin jatuh sebelah aku. Maybe ada orang selit kat situ. Tapi dia jatuh right on time. Aku dengar bunyi burung. Pondok. Ada pondok. Dia bukan pondok tau. Dia macam, tahu tak meja batu tu? Macam meja batu. Siapa yang duduk college tu Fatimah tu tahu tak pun siapa yang lalu situ. Mesti korang nampak. Kalau korang naik shuttle, korang akan nampak pondok tu. Okay. So pelik. Tapi siapa yang selalu overnight buat assignment kat area zone B mesti tahu bunyi tu. Pelik kan? Seram ni. Noni buat masa ni SEM 1, SEM 2 Noni duduk zone B. Sebab zone B ni best sebab dekat dengan Tasik. So macam view dia cantik. Kalau korang stres ke, korang tunggu Tasik, korang nikmati. So dia boleh hilang stres. Then member dia pun sampai. Aku balik Seremban untuk raya dekat rumah anak yatim tu. Lepas dia raya, aku balik ke bilik 2414. Aku masuk bilik tu. Masa tu mata aku bengkak nangis sebab bantal busuk aku tertinggal. Aku tukar baju semula. Aku ambil pencuci, pergi basuh muka kat bilik air. Masa aku masuk bilik air, ada hantu. Hantu dalam bilik air hujung. Macam mana aku tahu? Sebab panas. Bilik air tu punya tingkap tak mampu hilangkan rasa panas. Aku pergi basuh muka, lalu depan bilik air tu ada 3 paip huduk. Betul. Okay, korang kalau nak masuk, if korang duduk college, duduk dekat situ lah, duduk kat lendu tu, dia punya college punya tandas korang masuk, tapi tempat wuduk dia dekat dalam sikit. So ada 3 lah, 3 paip wuduk. Satu tu dah loose, berikat dengan tali. And now aku nak siap-siap solat. Pukul 8 sambung. Okay. Dia ada dulu, susunan bilik dulu dia ada 2 je lah. Macam diorang 2 katil je. Macam diorang duduk dulu, ada katil, 2 katil dan berdeka. Atas tak ada orang. So kita orang duduk belah bawah. Lagi seram main. Macam dulu, macam yang cerita ni, diorang punya katil single. Katil single tapi ada 2. Okay. So dia punya bantal koyak.
macam kena gigit. Then aku hiduplah macam biasa. Hantu selalu main barang aku. Dia tarik shadow kuning aku. Ada orang ketuk lah. Siapa pula? Dan aku hiduplah macam biasa. Selalu main barang aku. Dia tarik shadow kuning aku. And nak cerita pun. Kita cepat sikit KN, siapa ingat kes Amira yang kena culik tu? Kan ada rakaman suara dia kan. Aku dengar masa tu sebelum kantoi dia tipu. Lepas aku dengar dia jerit-jerit, pintu aku kena ketuk 2 kali sahaja. Dan aku cerita kat grup WhatsApp. Okay guys, parents Noni dah tidur. So Noni tak tahu. Sekejap aku menangis cari gambar mama ayah aku. Aku peluk kain batik mama. Aku doa semoga tak ada orang buat jahat pada aku, termasuk hantu. Aku buka laptop. Aku nak pasang ayat kursi dengan surah Al-Mulk. Demi Allah, lagu lain yang jalan. Lagu folder lain. Dan aku berundur. WhatsApp dah banyak masuk sebab grup kelas risaukan aku. Aku tak gerak. Langsung dari tepi katil telefon aku tiba-tiba off screen. Blank hitam. Tak ada home. Tak ada apps. Laptop aku jam. Aku cuba tekan-tekan tapi tak ada efek. Demi Allah, macam yang lecturer aku kena dekat outdoor camp hari tu. Keyboard laptop aku tertekan sendiri sampai ada rosak. Aku duduk je, aku rasa hantu tepi pintu almari aku sebab aku rasa bahang dia panas macam duduk depan unggun api. Satu pesan aku, jangan lemah semangat. Aku bersyukur dia tak pernah tunjuk muka. Baru sebulan lebih masa tu, rasa belum habis. Dan laptop aku stop bising. Aku terus peluk laptop aku capai Yasin. Aku menangis, sumpah. Slow-slow aku menyarap. Aku mengirim menghadap tingkap. Aku baca Yasin sampai terlelap. Noni sambung. Nak sambung ke tak? Nanti Noni sambung kat next channel Sorry. Bye. Noni sambung next lah. Tengok next.